Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing, test mic. Testing, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua para penonton. Okey, hari ini kita akan mendengar sedikit perkongsian mengenai resdung, fakta atau auta. Kedah Medical Center dan juga International Sleep Disorder Specialist. Okey, sihat doktor hari ini? Alhamdulillah. Okay. Okey doktor, boleh tak doktor ceritakan sikit apakah yang dimaksudkan dengan allergic rhinitis dan adakah ia sama dengan kita selalu duduk dengar tu resdung, hidung berair waktu pagi, adakah dua perkataan ni benda yang sama? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Puan Moderator kita iaitu Puan Natasha selaku audiologis Kedah Medical Center. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada tim KMC awak ni kerana sesi yang kali ini menjemput saya juga untuk berkongsi untuk satu lagi topik yang saya rasa agak penting. Hari itu kita dah bincang tentang tidur dengkur dan sleep apnea. Dan hari ini ada satu topik yang saya rasa agak menarik juga yang mana rata-rata rakyat Malaysia mengalaminya iaitu allergic rhinitis ataupun dalam bahasa orang kita selalu cakap tu resdung. Jadi resdung ataupun alahan ini ataupun allergic rhinitis sebenarnya kita anggap penyakit global. Kalau ikutkan peratusannya reported about 50% worldwide. Dan ini yang direport dan pada yang tidak direport mungkin lebih. Dan
sekarang ni populasi masyarakat Malaysia semakin meningkat dan masalah ini juga bukan di kalangan dewasa juga tapi dialami oleh kanak-kanak juga, Natasha. Okey, doktor boleh cerita tak apakah punca-punca yang menyebabkan seseorang itu kena ataupun menghidap allergic rhinitis ini? Okey. Balik kepada punca, kita suka cakap tentang patofisiologi lah dari segi perubatan. Tetapi saya suka untuk bagi sedikit definisi ataupun introduction mengenai masalah yang kita bincangkan ni. Kalau ikutkan perkataan Resdung itu, sebenarnya Dewan Bahasa Pustaka sendiri telah memberi definisi bahawa resdung adalah radang ataupun inflamasi dari segi bahasa perubatan kepada bahagian hidung dan stated hanya pada hidung saja. Dan inflamasi ini adalah proses di mana berlaku akibat respon badan terhadap bahan-bahan yang tidak disukai oleh badan lah. Kalau ikutkan allergic rhinitis ataupun resdung ini adalah sejenis hypersensitivity ataupun penyakit alahan. Maksudnya jika ada benda yang tak sesuai dengan badan, so badan kita akan bagi respon. So respon inilah dikenali sebagai hypersensitivity. Dan masalah yang kita dapati ataupun kita selalu alami adalah apabila masyarakat kita suka menyatakan semua benda tu adalah resdung. Contohnya datang dengan masalah kulit jerawat, dia kata saya ni resdung kulit. Datang dengan sakit lutut, resdung sendi lutut kan, sakit lutut pun resdung. Jadi tanggapan itu adalah salah. Itu sebab itulah kita pilih fakta ataupun auta kan. Tidak semua itu adalah resdung. Kalau ikut definisi Dewan Bahasa sendiri adalah inflamasi pada hidung saja. Jadi benda itulah yang hendak kita betulkan, yang pertama. Dan berbalik pada persoalan Natasha tanya, punca ataupun sebab, kalau kita tengok basic dia adalah hypersensitivity, iaitu alahan. Maksudnya apa jenis alahan yang tak sesuai pada badan seseorang itu bergantung pada individu, maka ini memang akan menyebabkan seseorang itu mengalami allergic rhinitis ni lah. Dan bila kita bercakap tentang alahan dan juga hypersensitivity, pada pendapat Tasha sendiri, contoh lain apa penyakit alahan ni? Alahan ni misalnya selalu kaitkan dengan seafood. Okey, betul. Okey. Bila habuk lah selalunya habuk. Okey. So alahan yang lain contohnya asma. Asma adalah penyakit alahan tetapi melibatkan saluran pernafasan bawah ataupun paru-paru, dan juga eczema, penyakit kulit atopik. So penyakit tiga alahan yang kita boleh panggil tiga serangkai ini selalunya datang dalam sama ada berbeza, maksudnya single disease ataupun dia orang datang in a triple, dalam bentuk serangkai. Maksudnya kalau orang tu allergic rhinitis, kemungkinan besar dia juga ada sejarah asma ataupun dia juga ada sejarah eczema pada kulit. Selalunya sekali. Dan kebanyakan orang yang asma, dia biasanya ada allergic rhinitis ni, alahan pada hidung. Dan ini terjadi biasanya adalah genetik lah. Kita cakap genetik seseorang itu yang prone to have this hypersensitivity, alahan. Dan penyakit alahan ini berbeza juga setiap individu. Ada yang alah pada makanan, ada alah pada habuk, alah pada bulu binatang. Tetapi basic dia, prinsipal sama, iaitu hypersensitivity. Dan bahan-bahan alahan ini boleh jadi kategori sama ada bahan di dalam rumah atau bahan di luar rumah juga, sama ada indoor ataupun outdoor. Mungkin members boleh buka slide, kita tunjuk slide 1 atau 2, tengok, dan kita boleh huraikan sekali lah. Okay, next. Alright, ini yang kita akan bincang. Okay, next. Alright, okay. Again, kalau kita tengok itu salah tanggapan masyarakat. So, radang adalah alahan, dan untuk topik kali ini kita bincang tentang inflamasi pada selaput mukosa. Kalau tengok gambar tu, itu adalah selaput mukosa dalam hidung, dan ada yang sebelah tepi tu nampak bengkak sikit. So yang bengkak ini adalah disebabkan oleh alahan tu. Bila alahan, dia akan membengkak selaput mukosa ataupun radang. So inilah yang menyebabkan berlakunya hypersensitivity itu, dan juga tanda-tanda yang pesakit dapat dan bila berjumpa doktor lah.
So kita tengok selaput mukosa tu menjadi semakin bengkak dan ada macam ada air-air dekat bahagian selaput tu. Itu adalah tanda-tanda seseorang tu mengalami radang ataupun inflamasi. Doktor, untuk keadaan normal, biasanya rongga kat situ dia ada udara sajalah sepatutnya kan, Okey, doktor? okey. Kalau dalam keadaan normal yang nampak bengkak merah besar kat tepi tu biasanya dia kecut. Selaput tu semua orang ada. Semua orang memang Allah jadikan kita memang ada selaput merah dalam hidung tu supaya aerodinamik pernafasan tu cantik lah. Dia ikut fizik. Tapi bila seseorang mengalami alahan, dia akan mengalami bengkak yang besar. So bila bengkak ni dah menyebabkan hidung tersumbat dan berair. Dan untuk yang bawah tu kita cakap tentang sinus. Sinus pun ingin saya betulkan tanggapan masyarakat. Selalunya bila jumpa doktor, orang akan cakap, doktor saya ada sinus. Sebenarnya semua orang pun ada sinus. Sinus tu adalah rongga udara pada tulang tengkorak kita. Dan fungsinya adalah supaya kepala kita ni ringan lah, ada rongga udara dan juga dia untuk ventilation. So, bila terjadinya sinus ni, radang pada sinus tu kita panggil sinusitis. Sinusitis ni adalah komplikasi daripada allergic rhinitis. Nanti ada topik tentang kita bincang tentang komplikasi lah. Okay, next. Okay, ini contoh-contoh yang kita cakap seseorang itu mengalami penyakit alahan, contohnya asma, eczema dan tanda-tanda seseorang itu mengalami alahan adalah seperti dia selalu tolak hidung dia kan. Tolak hidung sebab dia rasa tak selesa, gatal. Mata berair, mata gatal. Dan dia ada tanda-tanda dan juga pemeriksaan akan dijalankan untuk mengenal pasti tanda-tanda inilah. Next. Next. Alright, so yang memberi kesan ataupun kenapa allergic rhinitis ni kita rasa macam simple je kan, penyakit alahan, tetapi kesan kepada psikososial dan performance seseorang tu. Contoh, mesti tak selesa kan, hidung sumbat, berair, you nak kerja, budak-budak nak pergi sekolah, fokus pada pembelajaran dan dia akan mengganggu you punya social activity. Macam kita bincang yang sesi yang lalu, salah satu penyebab kepada sleep apnea adalah masalah allergic rhinitis. So kesan-kesan ini yang sebenarnya tidak boleh dipandang rendah lah oleh kita sendiri dan juga pengamal perubatan. Okey doktor, boleh doktor kongsikan sikit tak macam mana seseorang tu boleh kena, maksudnya proses untuk kena allergic rhinitis ni macam mana? Seperti yang saya cakap tadi, dia adalah berpunca daripada hypersensitivity. Maksudnya seseorang itu dia sensitif terhadap benda itu. Benda yang menyebabkan alahan itu kita panggil adalah allergen. Bahan yang menyebabkan seseorang itu alah. Contohnya macam Tasha mungkin okey untuk kita kata habuk. Pada saya mungkin tak okey. So bila habuk itu kena pada saluran pernafasan, maksudnya pada saya, so habuk dikenal pasti sebagai allergen, bahan yang menyebabkan kita alah. So bila habuk ni masuk ke dalam sistem badan, terutama rongga, dia akan masuk mula hidung lah, sebab hidung adalah pintu utama kepada sistem pernafasan kita kan. So bila dia masuk, badan akan cakap, oh benda ni aku tak suka. So benda ni adalah benda ni maksudnya dia anggap sebagai benda asing. So benda asing bila masuk dalam badan, badan akan bagi reaction, bagi lawan, sama ada kalau kuman bakteria dia bagi lawan, kita demam, kita rasa sakit, tak selesa, itu adalah sebenarnya badan bertindak balas. Dari segi hypersensitivity ataupun alahan ini, badan kita bagi respon alah, dia punya mediator atau bahan kimia dalam badan tu adalah berbeza. Dan untuk info public, so secara ringkasnya kita kenal pasti sebagai histamin lah. Histamin mula-mula dia ada beberapa banyak peringkat lah. So peringkatnya agak detail, tapi salah satu peringkat yang last sekali bila alahan ataupun allergen itu masuk kepada sistem badan, badan bagi respon untuk lawan dan sistem alahan diaktifkan lah. So sistem hypersensitivity, salah satu mediator dia adalah histamin ataupun boleh jadi mast cell, interleukin, benda tu semualah kan. So this histamin akan memberi respon menyebabkan bengkak, berair dan juga tanda-tanda seperti gatal. Sebab tu kalau biasa dengar orang ambil ubat apa? Ubat antihistamin. Maksudnya nak lawan histamin tu kan. Tapi asal histamin tu dirembeskan adalah sequence daripada perjalanan hypersensitivity itulah.
Dan setiap orang tu mungkin berbeza. So bergantung kepada your system immune. Okay, doktor, dan juga biasanya benda-benda alergik kepada allergen tu dia berkaitan juga dengan genetik tak doktor? Maksudnya kalau family sebenarnya members. Sebenarnya genetik memang memainkan peranan yang sangat penting lah, sebab tu kalau kita tanya pesakit ada terutama sejarah keluarga. Tanya parent ada penyakit alahan tak? Alahan tentang apa? Alahan sebab apa? Alahan terhadap apa kan? So itu memang memainkan peranan yang sangat penting. Sama juga dengan asma. Biasa kalau your parents, ibu bapa yang ada masalah genetik dalam keluarga asma, so biasanya anak akan percentage untuk mendapat penyakit seperti parent adalah sangat tinggi. Terutama penyakit yang berkaitan dengan hypersensitivity inilah penyakit alahan ni. Okey, kiranya memang ada faktor persekitaran dan faktor genetik sendirilah doktor. Ya, betul. Okey, doktor, boleh doktor terangkan tak apakah lagi tanda-tanda untuk kita nak self monitor kawalan kendiri kita, ada tak allergic rhinitis atau resdung ni doktor? Okey, baik. Kita tengok slide next. Alright, ini adalah bahan alahan yang tadi kita bincang tentang allergen ataupun trigger lah. Trigger seseorang itu mengalami alahan. Dia seperti terutama kalau dalam rumah adalah dust mite, hama. Hama tu memang kita kadang-kadang tak aware pun yang hama tu memang wujud, sebab dia sangat halus, it's very microscopic. So tak nampak dengan mata kasar. Sebab tu terutama dia suka duduk dekat bilik dan juga cadar tempat kita tidur, sebab makanan ni adalah kulit kita yang mati ni. So kulit kita yang mati ni, yang bersalin kulit ni, semasa kita tidur tu proses penyalinan kulit ni disukai oleh hama ni. Dia memang makan kulit kita, dan alah dia yang kita alah sebenarnya adalah feces dia, tahi dia. Najis dia. Najis kepada hama ni ada menyebabkan kita alah. Sebab tu kita nasihatkan selalu tukar bedsheet. Sebab tu dulu kat kampung yang mak-mak duk jemur bantal apa benda semua, sebab hama ni biasa dia hanya mati dengan temperature yang certain temperature. Sebab tu bilik kena sentiasa ventilation good dan juga kena cahaya matahari lah. Debunga, bulu binatang, serangga, asap, habuk, makanan yang selalu orang alah adalah makanan high protein lah. Sebab protein yang menyebabkan alahan. Sebab tu kalau kita tanya selalu alah tak makan seafood kan, udang, sotong, ikan bilis, ketam yang high protein memang menyebabkan alahan yang sangat tinggi. Dan di samping seafood, makanan kacang-kacang, makanan jenis kacang tu dia high protein. So ini pun biasanya menyebabkan alahan yang sangat kuat. Bahan-bahan kimia yang lain bergantung pada individu, terutama orang yang kerja di bahagian makmal dan juga kilang-kilang lah. So ini pun menyebabkan trigger factor. Next. Okey, itu adalah gambar-gambar yang menunjukkan antara allergen yang possible, yang bukan possible memang pencetus seseorang mengalami alahan lah. Okey, next. Asap rokok pun sama juga. Sama asap, yes. Okey, balik pada persoalan, apakah tanda seseorang itu mengalami alahan ataupun hypersensitivity untuk allergic rhinitis ataupun radang hidung ini? Hidung berair, berair je berhingus. Dia bukan sesema. Sebab sesema dia ada duration kan, macam seminggu kena sesema makan ubat okey. Tapi ni tiap-tiap hari dia hidung berair, terutama pagi. Nombor 2, hidung tersumbat, nasal block. Nasal block ni sebab tadilah histamin tadi kan dia bagi respon jadi bengkak, merah. So ini menyebabkan hidung tersumbat. Kalau kita dengar suara hidung tersumbat sengau apa benda tu, biasanya dia memang ada seseorang itu mengalami masalah chronic rhinitis. Gatal hidung, itchiness, dia boleh juga gatal mata dan juga gatal lelangit. Dalam keadaan orang teruk sangat alahan dia boleh gatal mata, hidung, lelangit, terutama bahagian mulut lah. Bersin, sneezing, dan kebanyakan tanda-tanda ini banyak berlaku waktu pagi. Malam semua okey, bila pagi tu dia start lah lepas mandi, bersin kan, hidung berair, sesema, kahak. Itu maksudnya dia sensitif pada suasana yang sejuk ke doktor waktu pagi boleh. tu? Sejuk, temperature, suhu juga mainkan peranan yang penting lah, sebab dia akan efek you punya peredaran darah dan juga salur darah tu sendiri. Okay. Next. Jadi satu doktor, macam mana kita nak bezakan antara hidung berair yang berkaitan dengan allergic rhinitis ataupun hidung berair itu memang sebab kita sesema. Macam nak differentiate dua-dua tu? Satu yang seperti yang saya kata tadi adalah tempoh masa. Katakan
you sihat saja tiba-tiba you hidung berair dan badan rasa tak sedap, macam ada low grade fever, itu kita rasa macam lebih kepada sesama lah, runny nose kan. Kalau lama, maksudnya tempoh masa sangat lama, itu lebih kepada alahan. Okay. Macam dah memang 2-3 tahun dah asyik berair hidung waktu pagi, macam tu alahan lah. Okey, doktor, boleh tak doktor ceritakan lagi daripada semua situasi allergic rhinitis tadi tu, dia boleh membawa kepada komplikasi atau penyakit sakit-sakit yang lain tak daripada allergic ni? Kalau kita tengok allergic rhinitis, kita anggap macam alahan simple saja kan. Tapi sebenarnya setiap penyakit tu kalau tak dirawat, dia akan menyebabkan komplikasi yang lebih rumit lah. Okey, contohnya tadi kita bercakap tentang sinus. So sinus ni adalah rongga udara pada tulang muka dan tengkorak. So biasanya kalau rhinitis tidak dikontrol, so benda ni akan efek pada sinus juga. So ini akan menyebabkan radang sinus, seterusnya menyebabkan sinusitis. Dan sinusitis ni biasanya tanda dia berbeza. Kalau tadi kita kata hidung berair, so kalau sinusitis ni dia berair tu menjadi lebih pekat, dia hingus lah. Kalau tu jernih, so hingus ni akan berwarna kuning atau hijau. Itu tanda dah kena jangkitan ataupun inflamasi pada infection pada sinus. Hidung berbau, kahak banyak pagi-pagi, dan biasanya dia orang akan rasa macam nak demam dan kerap sakit kepala, terutama bahagian depan lah, bahagian depan atau tepi mata, sebab bila sinus ni dijangkiti, so setiap rongga sinus ni dia ada pintu tau, pintu yang merhubungkan dia ke rongga hidung supaya dia ada peredaran udara. So bila pintu ni ditutup, so udara tak ventilate yang bagus, dia akan menyebabkan pengumpulan lebih banyak cecair dan seterusnya menyebabkan jangkitan kuman. Okey. Maksudnya kalau selalu sakit bahagian pipi ni tu, bawah mata tu pun salah satu rongga tu sinus tu juga lah doktor. Okey, rongga sinus kita ada 4 pasang sebenarnya. So jumlah ada 8 lah. So kita ada apa yang kita panggil frontal sinus dekat depan, kat sini atas mata, tepi mata atau dekat pipi dan juga belakang hidung. So kalau mana-mana berlaku jangkitan, so dia akan bagi manifestasi. Okey, macam pernah juga ada situasi bila sesama dalam tempoh masa yang lama, dia start sakit kepala dan start sakit dekat bahagian pipi tu, boleh jadi sinus lah. Okey, baik doktor. Boleh doktor ceritakan juga apa kaedah untuk kita kenal pasti masalah allergic rhinitis ni dan ujian klinikal lah untuk sakit ni. Seperti biasa, yang penting kita akan mengenal pasti tanda. So cara mana nak mengenal pasti tanda, kita akan menemu ramah pesakit lah. History taking, history taking is very important. So sejarah pesakit, tanda-tanda yang kita bincangkan tadi, hidung tersumbat, kerap berair hingus, bersin pagi-pagi ke atas hidung. So ini tanda-tanda. Kemudian kita akan tanya sejarah keluarga. Adakah keluarga juga mempunyai sejarah yang sama? So kalau memang ada sejarah keluarga, the evidence lagi strong lah. Dan seterusnya adalah melalui pemeriksaan fizikal. Okey, pemeriksaan fizikal, appearance. Kalau kita tengok muka lah, biasa kita tengok dia ada tanda. Salah satunya kita panggil nassus solute. Dia sebab dia suka tanya-tanya hidung, sebab kata semua, dia dah ada line dekat hidung. Rasa boleh buka next slide kot, cuba tengok. So dia dah ada tanda garis dekat hidung sebab dia suka tanya sangat. Tolak hidung, so dia ada garis. So itu tanda orang ni dah lama kena alahan hidung lah. Kemudian tepi mata boleh jadi gelap. So ini ada tanda. Dan kalau kita buat pemeriksaan, seterusnya kita buat pemeriksaan endoskop. So pemeriksaan endoskop, kalau tengok gambar dekat slide, yang merah kecil tu adalah normal, selaput mukosa, tapi yang gambar sebelah tu dia dah bengkak. Itu tanda seseorang itu mengalami alahan yang sangat kuat lah. Okey, selain daripada ini doktor, kalau hidung kemik ni bukan sebab pakai mask lah doktor nah. Sebab dia duk gosok selalu sangat. Gosok, yes. Dia selalu tengok hidung sengit-sengit tu, boleh jadi macam ni jugalah doktor nah. Okey, kalau satu hidung sengit tu kena tengok, kena ambil sejarah kembalilah kan. Salah satu sebab adalah faktor previously, mungkin pernah trauma, ada accident
atau main bola tulang hidung patah ke, lebih kurang macam tu. Tapi alahan allergic rhinitis juga boleh menyebabkan tulang hidung di dalam. Di dalam tu yang bengkok, sebab tulang hidung di dalam tu dia lembut. Kita panggil tulang hidung jenis cartilage. So dia lembut bukan apa, sebab asalnya tulang hidung ni dia nak tolong, kan lubang hidung ada dua. Satu tersumbat, konon-konon dia nak tolong sebelah lagi, bagi luas, so dia bengkok ke sebelah sana. Tapi at the same time dia akan menyempitkan rongga yang sebelah lagi lah. Sebab dia ada sifat untuk accommodate. Okey, untuk saling compression lah kiri dengan kanan tu nak. Yes. Okey. Okey doktor, boleh doktor ceritakan sikit untuk pesakit yang ada allergic rhinitis ni, ada rawatan yang sesuai, ubat ke apa lagi pilihan yang ada lah untuk Selain ujian klinikal yang kita buat pemeriksaan fizikal, kemudian kita buat pemeriksaan skop, endoskopi, kita ada juga ujian clinical test, ujian test. Salah satu ujian test yang kita buat adalah tidak semua pusat menyediakan perkhidmatan ini. Dia adalah dikenali sebagai skin prick test, ujian ujian terhadap seseorang itu sensitif terhadap apa pada kulit. Next slide, tengok. Oh, ini ada skop, sorry, kita tengok. Ini saya ada sediakan video skop normal lah untuk dalam hidung. Okay, bila kita masuk, skop masuk dalam hidung, ini selaput mukosa yang normal lah. You tengok tak berapa bengkak kan dia punya selaput. Angin ataupun udara masuk dalam hidung dalam keadaan yang smooth lah, tak ada block sebab tak ada tersumbat. Ini bahagian dalam hidung memang dia ada unjuran-unjuran tulang. Memang Allah dah jadikan ada unjuran tulang supaya dynamic fizik pengaliran udara tu cantik. Dia ada aerodinamik dia lah. Jadi sekiranya pembengkakan berlaku disebabkan alahan, so memang pengaliran udara tak lancar dan menyebabkan blok. So itu yang start akan jadi hidung tersumbat, hidung berair, dan lama-lama komplikasinya adalah sinusitis lah. So ini skop memang menunjukkan bahagian dalam hidung yang normal, sehingga ke hujung sana adalah kita panggil pangkal hidung, pangkal rongga, nasopharynx, dan di atas tu nampak ada lubang kecil, itu adalah antara pintu rongga sinus tadilah. Itu yang sinus yang di belakang, di bawah kita panggil pangkal tengkorak. Doktor, yang tergantung terjuntai tu, yang tu yang cartilage, tulang lembut tu ke? Tak, tulang lembut yang sebelah kanan, yang terjuntai tu kita panggil tulang terbenit. Tulang terbenit tu yang diselaputi oleh mukosa, dan dia ada 3, setengah orang mungkin ada 4. So yang tu lah yang akan bengkak kalau alahan teruk. Tulang terbenit itu semua orang ada. Dia bukanlah ketumbuhan. Memang Allah jadikan supaya your aerodinamik untuk pengaliran udara tu bagus untuk pernafasan, dan juga udara itu dilembabkan lah. Yang kecil pintu tu yang kita kata pintu untuk rongga sinus tu. Dia ada setiap tu dia ada pintu-pintu lah, tapi yang tadi kita tengok yang belakang. Yang tepi semua pun ada, kadang-kadang tak nampak lah. Susah sikit nak nampak. Okay, next. Ada juga video saya rasa. Next. Okay. So, ini video sebelum berkenaan dengan nasal polyp. Okay, nasal polyp. Tadi kita bercakap tentang komplikasi kan. Saya baru bercakap tentang sinusitis. Nasal polyp ni adalah bengkakan, kita panggil bengkakan seperti anggur juga, seperti kulit anggur yang dibuang kulitnya, disebabkan oleh terlalu lama sangat alahan berlaku. Dia selaput mukosa yang bengkak, ataupun dari segi perubatan kita panggil edema. So dia sudah bertukar menjadi bukan ketumbuhan yang bahaya, dia bukan cyst juga, tetapi dia adalah polip, kita panggil polip. So ini adalah nasal polyp, di mana alahan rhinitis yang tidak kontrol, dia boleh menyebabkan tumbuhnya ataupun berlaku bengkakan yang tidak dapat dikawal sehingga terjadinya polip dalam hidung. Itu yang kita perlu remove tu, surgery untuk buang doktor. Polip ni memang kena remove lah, kalau terutama bagi yang sudah menyebabkan sumbat, dia memang tak selesa kan, tak boleh nafas, ataupun dah dengan ada jangkitan-jangkitan kuman tu, biasanya dia akan datang serentak. Dan ini memang kita nasihatkan
pesakit. Dia ada kategori lah, tahap juga, tapi kebanyakannya dah datang pada late presentation. So memang pembedahan adalah choice of treatment, dan ada setengah juga bagi ubat dulu dalam masa 2 hingga 3 bulan. Kalau ubat tak okey dan masih lagi pesakit mengalami tanda, dan kita akan go for operation. Okey, itu antara rawatan dia lah doktor nah. Okey, rawatan untuk komplikasi. Dan juga tadi kita bincang tentang ujian klinikal kan. Next slide please, tengok. Okey, ni gambar nasal polyp, tak apa. Next. Okey, skin plate test tadi ataupun patch test. Okey, kita ujian untuk alahan pada seseorang itu, skin plate test adalah konsep dia, kita bagi alahan pada seseorang itu untuk melihat adakah dia memberi respon alahan ataupun tak. So, biasanya kita akan buat pada lengan lah. Lengan, dan reagen bahan yang kita gunakan bergantung pada pusat. Ada pusat sehingga 20-25. Antaranya kita akan cek untuk biasanya terutama dust mite lah, jenis hama rumah, serangga-serangga seperti lipas, dan ada juga makanan, protein, tepung gandum, nasi, kandungan kanji. So bahan-bahan ini akan diletakkan pada kulit dan kita tengok respon. Dan sebelum kita letak bahan tu, kita akan prick sikit je lancet tu, kita prick untuk letak bahan tu supaya dia lagi cepat untuk respon lah. Dan salah satu kita letak sebagai kontrol adalah histamin tadilah. Histamin tu kita letak supaya kita tengok memang orang ni ada alahan lah sebab histamin develop kan. Okay. Tak semua orang kita buat sebab kita ada risiko untuk bila kita bagi alahan, takut pesakit memberi alahan yang sangat teruk. So dia akan menjadi, kalau biasa dengar allergic shock kan, sampai terpaksa jadi sesak nafas ke apa, itu agak bahayalah. So kita akan tapis juga. Dan kanak-kanak pun biasanya kita tak akan buat, terutama yang di bawah umur, sebab itu takut risiko allergic yang sangat kuat. So nanti dia akan jadi emergency lah situation. Dan untuk buat ni kita memang sediakan emergency trolley juga dalam keadaan kontrol. Next. Ini contoh. Okay, boleh tengok pada gambar dan pada slide. Dia dikira positif jika saiz bengkakan itu adalah melebihi 3 mm. Kalau lebih, so kita tengoklah, you rupanya alah pada tepung, you alah pada nasi. Nasi pun ada orang alah tanpa dia sedar kan. So kena avoid lah benda ni, kan? Ataupun kena berjaga-jaga. Okay, you alah pada dust mite itu memang orang kerap alah lah. So kena kerap salin cadar. Mungkin despite seminggu sekali, 2-3 hari pun dah kena. So pastikan ventilation, matahari apa semua pada bilik tidur apa semua tu cukup lah. Dan biasanya juga pesakit yang kita nak buat skin prick test ni, dia memang dah pesakit kita kan, dia dah makan ubat tu, ubat antihistamin, ubat nasal steroid. So ubat-ubat ni kita biasanya ada guideline ataupun standard procedure untuk mereka stop sebelum buat ujian lah. Sebab kalau dia orang tengah makan ubat, buat ujian, nanti ujian jadi negatif pula kan, false negatif. Sebab ubat tu dah lawan reaction ni. Okay, next. Okay, selain ujian kulit, kita boleh juga buat serology test, ujian darah. Ujian darah ini sebenarnya dia ada spesifik, IgE spesifik terhadap bahan yang alah. Dan ini pun tak semua center yang buatlah, dan saya dipahamkan, alhamdulillah di KMC memang menyediakan package untuk mengenal pasti type of allergic dan juga allergen yang mana. Dia ada package lah, kalau tak siap saya memang ada di Kedah Medical Center. Okay, kita buat dekat lab lah doktor, ambil darah kan? Ambil darah. Okay. Okey doktor, berkenaan dengan rawatan pula doktor. Macam mana rawatan untuk pesakit yang ada allergic rhinitis ni lah? Okay. Alright. So rawatan memandangkan konsep ataupun basic pada masalah yang kita bincangkan hari ini adalah hypersensitivity, alahan, ada allergen. So konsep pertama adalah avoidance. Maksudnya elakkan kita daripada terkena bahan-bahan yang menyebabkan you alah. So bahan-bahan ni biasanya
seseorang individu tu dia tahu, dia kata doktor kalau biasa lepas makan ni saya memang jadilah. Jadi avoidance maksudnya mengelakkan benda allergen tu datang pada badan kita. Kalau alah pada bulu binatang, apa benda semua tu, so you kena avoid. Avoid is the best. Tetapi untuk mempraktikannya agak susah lah kan. Kalau katakan you kerja office memang aircon sejuk sangat tak tahan, so orang lain okey, you je tak okey, kan you nak kerja duduk kat luar seorang-seorang kan, orang lain semua kat dalam, itu adalah susah. Then we go for medical therapy lah. Medical therapy ada beberapa jenis ubat yang biasanya disarankan dan diprescribe oleh doktor bahagian ENT, iaitu apa yang kita pasti adalah intranasal steroid. Okay, intranasal steroid adalah ubat-ubat steroid yang diberikan kepada pesakit, tetapi steroid yang digunakan adalah di bawah dah di-approve dan less side effect. Kadang-kadang orang dengar, ubat steroid saya tak mahu lah doktor, kan tak berani guna sebab steroid ni banyak side effect. Tetapi this method of medication dan juga apa kita kata dari segi farmakologinya adalah selamat, dan kita hanya guna bahagian hidung which is local, unlikely dia distribute to the systemic. Yang biasanya steroid yang memberi kesan samping yang lebih mudarat adalah steroid yang jenis makan. Yang jenis local spray ni less side effect. So steroid kita bagi sebab steroid ada property of anti-inflammasi, anti-inflammation. So steroid ini dia akan mengurangkan alahan lah. Walaupun you terdedah, tetapi sistem alahan hypersensitivity itu direndahkan. Jadi bila direndahkan sistem inflamasi, so reaction seperti hidung berair, hidung sumbat itu dapat dikurangkan lah. Kita ada beberapa jenis steroid juga bergantung kepada apa kita panggil what molecular weight yang digunakan untuk buat drug, dan juga efikasi dia berbeza-beza. Nah, yang kedua adalah antihistamin tadi yang kita bincang. Antihistamin oral lah, ubat makan. So ubat makan diberi kepada pesakit bagi yang sangat teruk. Biasa kita bagi nasal steroid. So kalau pesakit yang sangat teruk, you kena ambil ubat makan, which ubat makan is sistemik lah. So ubat makan ni biasanya kita nasihatkan ambil dalam masa 2 minggu, sebulan. Dah okey, you ambil bila jadi saja. Ataupun bila katakan memang you tahu you alah pada certain food, katakan tiba-tiba hari tu ada reunion ke, ada gathering, family gathering ke apa, nak pergi makan seafood ke apa, and then you ambil dulu ubat itulah sebelum you expose to the allergen. Another mode of treatment is immunotherapy. Immunotherapy ni tak semua center di negara kita ada. Dia agak advance dan agak mahal jugalah. So immunotherapy ada beberapa jenis. Dia sama juga konsep, dia mengurangkan you punya hypersensitivity juga. Dan dalam keadaan yang sangat teruk, contohnya kita dah bagi ubat, dah bagi control with avoidance apa semua, tetapi nampaknya simptom ataupun masalah pesakit makin berterusan. Jadi solusinya adalah pembedahan. Tetapi biasanya pembedahan kita reserve untuk yang mengalami komplikasi penyakit alahan tadilah. Contohnya kalau kita kata tadi tulang terbenik yang sangat besar dan bengkak menyebabkan pernafasan sempit, so kita boleh nasihatkan pesakit untuk menjalani pembedahan yang dikenali sebagai terbinoplasti lah. Terbenik tadi kita trim kan supaya dia kurus sikit. Yang tu nampak gemuk kan. Tetapi dari segi masalah kalau kita buat operation, pernafasan, laluan udara improve. Cuma dari segi bersin, gatal hidung, hidung berair, kita tak boleh promise lah. Sebab itu adalah alahan kan. Tapi dari segi faktor fizikal, dinamik itu insyaAllah dia boleh nafas dengan lega sikit lah. Dan terbenik ni juga kita tak boleh buang semua. Sebab terbenik ni memang anatomi memang is dia dah diciptakan wujudnya dalam hidung itu, dia ada fungsi dia. So kalau kita konon-konon nak bagi lapang sangat hidung, kita buang kan, buang semua pun tak boleh. Sebab satu, dia akan menyebabkan hidung terlalu kering. Nanti lagi nafas tak selesa, walaupun kita rasa lubang hidung tu dah lapang, kosong, dia rasa macam hidung tersumbat. Itu memang uniknya di dalam hidung. Dan kalau seseorang mengalami komplikasi seperti sinusitis, nasal polyp tadi, so operation, kita nak remove polyp dan kita nak cuci rongga sinus dan buka laluan pintu tadi supaya
pengaliran udara, pengaliran cecair dalam hidung lancar. So operation memang kita nasihatkan kepada pesakit. Dan suka untuk saya cakap sebenarnya apa yang kita kenali sebagai proses pencucian dalam hidung ni dia sentiasa berlaku tanpa kita sedar. Dia ada penyapu dia sendiri. So penyapu ini yang sentiasa menyapu kotoran dan juga bendalai dalam hidung supaya hidung kita tu smooth lah. Jadi sebarang masalah yang mengganggu proses penyapu ni bekerja, itu yang menyebabkan komplikasi. Dan alahan tu sendiri bila dia dah bengkak, bila dia dah hypersensitivity, dia sebenarnya mengganggu proses penyucian tu sendiri. Dia penyapu tu dikenali sebagai cilia lah dalam hidung. Okay. Cilia tu yang macam bulu-bulu rambut tu. Bulu-bulu rambut tapi memang mikroskop baru kita nampak. Dia sentiasa 24 jam tu dia ada cycle dia. Semua bekerja. Sebab tu dia ada pintu kan dalam rongga sinus tu dia ada pintu, dia cuci semua keluar ke pintu, keluar ke belakang dan keluar ke belakang hidung ni dan turun kita telan bersama air liur. Sebab tu kalau alahan yang kuat cecair tu yang halus tu dia sepatutnya nipis kan, dia bertukar menjadi lebih pekat. Sebab tu jadi kahak lah. Okay, next ada yang saya tunjuk pembedahan ke? Ini contoh pembedahan lah. Pembedahan kita trimkan terbinit yang sebelah, I think ni hidung sebelah, lubang hidung sebelah kiri. So trim pun kita contoh kita tak boleh buang semua lah kan. Sebab kita memang kena tinggalkan sebab dia ada fungsi dia. Ada hikmah dah kan Allah jadikan itu, betul? Okey. Doktor, untuk rawatan ni dia sama tak kaedah rawatan untuk golongan dewasa dan juga kanak-kanak, doktor? Okey, kaedah rawatan sama, macam kita bagi intranasal steroid, tetapi jenis steroid tu ada berbeza. Ikut dos satu dan juga ikut kita panggil molecular weight steroid apa yang kita gunakan lah. Dan untuk intranasal steroid so far budak umur 2 tahun ke atas selamat untuk digunakan lah, tetapi bergantung pada jenis juga. Dan ubat makan pun sama. Cuma macam itulah dos dan juga jenis ubat tu. Tapi apa-apa pun dengan preskripsi daripada doktor. Cuma untuk kanak-kanak biasanya pembedahan macam saya kata kita nak trim tulang hidung yang dalam hidung terbenik tu kita tak buat. Sebab kanak-kanak ni dia masih membesar dan juga kita tak mau ganggu dia punya struktur tulang pembesaran dia. Dan kalau terpaksa buat juga biasanya kita buat after dia orang dah reach puberty lah, bila dia orang dah akil balik tu. So biasanya bila dah akil balik rongga atau tulang muka tidak membesar lagi, so itu selamat nak buat lah. Biasanya umur berapa tu doktor baru buat? Kalau orang lelaki kita ambil dalam 13 tahun macam tu kan. Kalau budak perempuan biasanya awal sikit lah. Kiranya kanak-kanak ni di peringkat awal tu kita biasanya, kena dengan biasanya ubat satu yang penting kita nasihatkan parent kena pasti apa yang dia ni, cuba elakkan is the best lah. Tapi kalau tak boleh we modify the medication. Sometimes ada orang dengan ubat ni dia elok kan. Ada orang dah pakai 3-4 bulan tak okey, doktor terpaksa tukar ubat ataupun upgrade lah ubat. Ubat pun dia ada level-level dia juga. Okey, baik. Macam doktor cakap tadi, ubat yang antihistamin yang awal-awal kita bagi tu memang kena guna berterusan dalam tempoh 2 minggu ke sebulan tu ke doktor? Okey, dia sebenarnya ubat antihistamin bergantung juga kepada keterukan seseorang. Kalau memang sentiasa berair bersih hidung tiap-tiap pagi tak selesa ganggu, you kena ambil lama lah. Kalau intermittent maksudnya dia ada tapi tak teruk, you try dulu pakai ubat spray. Tapi kalau tak okey juga ada yang kita pasal ambil ubat makan. Itu on off lah doktor. Yes, on off. Okey, baik doktor. Okey, setakat ni kita ada soalan tak daripada netizen kita? Okey, ini soalan daripada Encik Izan Malik. Doktor, hampir setiap pagi saya bangun dari tidur, saya akan bersin hingga keluar lendir melalui hidung. Akibatnya, saya sering merasa gatal pada bahagian muka dan mata sakit. Apakah yang perlu saya lakukan untuk menangani masalah ini? Okey. Encik Mizan Malik. Okay, terima kasih Encik Mizan. So, dari segi satu, dia kata pagi-pagi bangun ada banyak kahak dan lepas tu kena bersin dan gatal. So, biasanya memang kalau seseorang mengalami allergic rhinitis, alahan ataupun radang hidung yang sangat teruk,
dia dah nak start jadi sinusitis lah. So sinusitis ni bermula dengan kahak. Kahak. So kenapa pagi biasanya you tidur, memang you tak buang kan, dan sometimes you tak proses untuk telan air liur tu tak berlaku. Jadi kahak memang macam saya kata tadi, penyapu tu memang dia cuci rongga hidung, rongga sinus semua dan bawa cecair semua berkumpul di dalam rongga mulut lah. Dan pagi-pagi berkahak sebab biasanya masa tidur sama ada proses penelanan air liur itu tidak berlaku secara normal. Macam ni kita sedar, kita rasa ada air liur, kita telan kan. So bila you tidur, you tak sedar. So dia berkumpul lah. Bila berkumpul tu, you akan rasa kahak. Dan tanda lain seperti dia kata ada bersin dekat atas hidung, itu memang tipikal lah yang kita dah bincang tadi. Dia memang ada alahan. So apa yang perlu dibuat, memang saya menasihati, the best is jumpalah doktor, which is specific adalah doktor ENT. Kita dengan di pusat perubatan yang terdekat. Dan KMC sendiri kita ada 3 doktor kan, Dr. Mahfuz, Datuk Sami dan juga saya sendiri. So boleh datang berjumpa dengan kami, iaitu pakar ENT. Kita akan membuat pemeriksaan, terutama pemeriksaan endoskop tu yang sangat penting. Kita nak skop dalam hidung, nak tengok sama ada dia hanya mengalami rhinitis biasa, alham biasa, ataupun dia dah nak start jadi sinusitis. Dan lagi kita risau juga kalau hidung tersumbat kuat sangat, dah develop polip. So bila doktor melihat ataupun melakukan pemeriksaan endoskop tu lagi detail, dan kita tahu cara nak bagi ubat mana dan juga the best treatment for Encik Mizan tadilah. Okey, baik. Soalan seterusnya daripada Cik Marni Yus. Dulu saya selalu sesema pagi-pagi, tapi bila tengah hari dah baik dah. Bila demam sesema dulu, saya cuma pergi klinik cari antibiotik. Tapi makan lama saya memang sentiasa sesema 3 tahun dah. Saya pernah perasan selalu sakit kepala dan baru-baru ni selalu muntah macam kahak dalam 3 kali seminggu. Dan bawah kelopak mata saya pun sentiasa ada jeli yang berkumpul. Okey. Adakah doktor rasa muntah-muntah, sakit kepala dan mata jeli tu ada berkaitan dengan sesema? Saya tak buat apa-apa rawatan lagi setakat ni. Saya fikir nak cek tapi rasa macam boleh bertahan lagi. Apa pendapat atau nasihat doktor? Cik Marni Yus, tengok soalan yang atas dia. Setiap pagi dia sesema, lepas tu tengah hari dia okey. Alright, so biasanya dia mula dengan sesema tapi sekarang makin kerap lah. Okey. So dari segi persoalan dia, macam itulah, mula-mula orang mungkin ingat dia sesema, tapi sesema kita tak akan dapat kerap. Dia mungkin mula-mula alahan dia sikit saja dan lama kelamaan dia menjadi semakin teruk. So untuk kes Cik Masni tadi, saya rasa sama juga, dia pun dah develop chronic sinusitis, chronic rhinosinusitis. Dia mula-mula mungkin bermula dengan rhinitis, lama-lama menjadi chronic sinusitis. Dia pun dah cakap start ada kahak banyak tu biasanya kita panggil postnasal drip lah, sebab aliran udara dah tak cantik. So air liur yang sepatutnya lebih cair dan jernih tu dah bertukar menjadi pekat. So biasanya memang pagi-pagi juga, pagi-pagi tu asalnya sebab tidur dia tak telan dan dia berkumpul di bahagian kita panggil rongga belakang mulut tu. Dan bila bangun pagi rasa nak muntah lah, boleh jadi sebab pengumpulan kahak yang banyak, you rasa tak selesa, you sebenarnya nak buang kahak tu, tapi you pressure, you kita panggil nak keluarkan kahak tu banyak, so you terpaksa bagi pressure yang kuat pada perut dan dia boleh buat muntah sekali. Dan sama juga untuk yang ni pun saya cadangkan lebih baik datang jumpa dengan kami dan kita akan buat pemeriksaan dan kita tengok apa yang masalah utama dan kita tackle which one is good for her lah. Okey, soalan seterusnya dari Cik Mira Fiodora. Doktor, betulkah masalah resdung boleh mengakibatkan hidung rosak dan hilang doria bau? Okey. Alright, so resdung tadi adalah allergic rhinitis, alahan. Macam kita bagi tahu bila proses di samping hidung berfungsi, hidung ni banyak fungsi kan. Kita bercakap tentang pernafasan. Tapi bagus juga dia tanya, tadi saya pun tak sentuh tentang bau. Bau pun sangat penting, terutama sekarang musim COVID. Kalau tak berbau tu orang takut dah kan, sebab takut kena COVID. So
bila proses nak bau tu, dia perlukan pengudaraan yang baik. Bila pengudaraan yang tak baik, you tak boleh berbau. Sebab itu adalah dia punya proses fisiologi yang normal. Jadi apabila seorang mengalami alahan resdung yang teruk, alahan rhinitis, so dia memang mengganggu, boleh mengganggu sistem deria bau tu. Dan kes-kes yang kita tengok bila allergic rhinitis yang sangat teruk, bila kita bagi rawatan untuk kontrol dia punya rhinitis, alhamdulillah dia punya deria bau tu berfungsi kembali normal lah. Dan persoalan tentang merosakkan hidung, struktur hidung, dia ada betulnya di situ. Kalau kita tengok kepada komplikasi, kalau rhinitis yang menyebabkan sinusitis dan ini tidak dirawat, so nanah tu sendiri memang boleh menyebabkan struktur hidung rosak lah. Dan sama juga konsep polip. Kalau polip yang tidak kontrol, polip itu membengkak kan. Bila bengkak-bengkak besar, you tak ambil ubat, dia akan menekan struktur hidung. Ini akan menyebabkan macam tadi you tanya bengkok lah apa benda, itu memang boleh. Kita cakap secara indirect lah. Kalau kata alahan hidung saja, proses nak merosakkan hidung tu lambat lah kan. Tapi alahan hidung yang tidak dikontrol menyebabkan komplikasi, dan komplikasi akan menyebabkan struktur hidung boleh berubah. Okay. Macam tak dirawat lah dah teruk. Tak dirawat, yes. Okay. Ingat soalan seterusnya. Okay, daripada Miss Tan Chio Ching, doktor, berapa lama penggunaan steroid nasal spray dibenarkan untuk seseorang yang mengidap allergic rhinitis? Apa komplikasi kalau digunakan berpanjangan? Okay, alright. Okay. Seperti yang kita bincang tadi, intranasal steroid adalah steroid yang selamat digunakan. Dia pharmacology, pharmacodynamic is already approved by the standard, I'm suppose it's a FDA team. So dia selamat digunakan untuk jangka masa yang lama. Biasanya kita akan bagi untuk 3 bulan pertama, pesakit boleh guna dan doktor akan review. Kalau simptomnya improve, sama ada kita continue ataupun kita akan reduce the frequency lah. Kalau you ambil jenis yang sehari 2 kali, kita kurangkan dos kepada sehari sekali. Tapi kita nasihat pesakit, kalau you ambil sehari sekali, tiba-tiba jadi balik teruk, you ambil balik sehari 2 kali. So pesakit kita akan ajar pesakit. Dan berapa lama you guna steroid, actually we will say that because the hypersensitivity, steroid ni dia mengurangkan you punya hypersensitivity. Ada satu tahap, setengah orang tu bila sampai tahap umur, dia dah tak sensitif pada benda tu, sebab dia sendiri pun boleh develop desensitization. Dia dah tak sensitif, dan dia boleh stopkan ubat steroid tu. Dan ada orang juga dia tak develop that kind of response, dia terpaksa guna lama, dan you are safe to use long life lah. Selamat. Long life terus, doktor. Yes. Okey, soalan seterusnya. Doktor, ada persoalan dari sini daripada Cik Fazira Razali. Saya biasa mengalami kegatalan pada hidung selepas makan. Makanan seperti budu, cencaluk, ikan kering dan belacan. Adakah ini tanda-tanda resdung, doktor? No, Fazira suka makan budu. Okey, sama belacan. Sedaplah orang makan nasi. Okey. So macam kita bagi tahu tadi, this is what we call allergen. Allergen mostly pada yang seafood lah. Seafood ni budu dibuat daripada ikan bilis kan? Cencaluk ikan bilis. Udang kot. Udang. Okey, udang. Udang cencaluk. Bila saya confuse juga, doktor. Orang utara. Okey, seafood kan. So inilah menyebabkan high protein. Protein ni yang menyebabkan you alah. Bila you alah ni, terdapat respon yang kita bagi tahu tadi, histamine release. So benda-benda ni you akan rasa bersin, gatal hidung, hidung berair, dan dalam keadaan yang teruk hidung tersumbat. Jadi secara automatik I would say memang ini you alah pada benda-benda yang macam ni lah. Tapi caranya macam saya kata tadi, kalau tak boleh avoid, so you boleh ambil ubat dulu sebelum makan. Cuma kita takut kalau benda ni mengganggu you punya psychosocial apa benda tu kan.
So ini semua sebenarnya bergantung kepada pesakit sendiri lah. Kalau boleh elakkan, the best tu elakkan lah. Okey. Seterusnya, soalan daripada Cik Haryanti Amit. Adakah sinus menyebabkan mata merah dan kering, doktor? Okey. Dia kata gatal lah tu kot. Dia gosok sampai merah ke, doktor? Alright. Okey, tapi itulah dia baru cakap, kita baru betulkan sinus tu kan. Dia sebenarnya dia kena cakap sama ada dia nak tanya rhinitis ataupun sinusitis. Sebab kalau dia kata sinus, again semua orang ada sinus kan. Kalau sinusitis, allergic rhinitis biasa, memang mata boleh gatal juga. Mata boleh gatal dan selalunya berair rather dan kering lah. Dan merah tu biasanya terjadi bila mata berair atau gatal, pesakit akan gosok. Bila pesakit gosok, dia start merah lah. Itu memang tanda-tanda. Untuk yang kalau katakan mata kering, saya rasa dia better untuk berjumpa juga dengan pakar perubatan. Kita boleh rujuk pada pakar mata juga. Kerana mata kering dia ada banyak sebab, tak semestinya alahan lah. Pada saya alahan biasanya lebih berair dan gatal. Kalau kering kena tengok keadaan tempat kerja, faktor kenapa kelenjar air mata tu tak merembeskan. Dia ada penyebab juga. Dan saya rasa ini doktor mata lebih arif jugalah. Okey, baik doktor. Soalan seterusnya dari Miss Tan Chio Ching. Doktor, apa komen doktor berkaitan rawatan tradisional untuk masalah resdung? Okey. Rawatan tradisional guna lilin tu kot doktor kan, letak depan muka. Ini soalan panas. Ya, soalan hot. Facial candling lah. Okey. Betul. Okay, facial candling adalah famous. I mean commercialized, dia adalah famous terutama di negara kita lah dan juga tak salah saya Indonesia. So this the two country memang practicing using this facial candling untuk membantu ataupun merawat masalah alahan hidung ataupun kebanyakan kita memang tadi kita dah cakap tentang resdung ini. Secara saintifik, with my limited knowledge, scientific proven untuk menyatakan facial candling ini berfungsi untuk merawat masalah resdung is limited, maksudnya kurang kajian-kajian yang dijalankan. Kalau kita cakap tentang perubatan moden, is a science medical, we are evidence based medicine, maksudnya kita bergantung kepada bukti perubatan. So dalam kajian tu, with my limited knowledge juga, saya sebenarnya cuba cari juga dan belum ada betul-betul kajian saintifik. Tetapi saya ada come across 2 atau 3 jurnal daripada Fakulti Perubatan UiTM yang ada buat kajian tentang penggunaan facial candling. Tetapi rumusannya masih juga agak longgar kerana saya ada conclusionnya daripada, tak silap saya satu study tu dia buat sikit sangat, 12 orang kot. Sampelnya terlalu sikit dan keberkesanan dia adalah dalam 60%. So dan lagi satu kajian tentang keberkesanan dalam jangka masa singkat. Maksudnya dia buat jangka masa singkat tu saya terlupa berapa cepatnya dia ada respon dalam jangka masa yang singkat, tapi jangka masa lama mungkin dia jadi balik. Dan juga rawatan tradisional ini sebenarnya bergantung juga tentang cara ataupun bahan apa yang dia orang gunakan semasa buat facial candling ni lah. Dan kalau kita bercakap tentang testimoni, setiap orang itu adalah berbeza dan testimoni adalah evidence yang sangat lemah lah. Dan biasa kita suka bercakap tentang saintifik. Okay. Tak ada bukti saintifik dah doktor nah. Okey, soalan last nah. Doktor, perlukah saya menukar bantal anak dari bantal jenis kekabu kepada bantal jenis PVC kerana anak selalu bersin setiap pagi dan pada sebelum malam gatal-gatal mata dan hidung pun tersumbat. Okey. Puan Shikin Jo okey. Menukar bantal anak dari jenis kekabu ke bantal jenis PVC kerana anak selalu bersin setiap pagi dan okey. Alright. So again saya rasa faktor kenapa jadi adalah house dust mite lah, seperti yang saya kata.
possibility is there. Memang Haus Rahmat ni memang suka pada cadar dan juga bedsheet sebab makanan ni ada kulit kita yang mati, kulit yang kita bersalin itulah. Okay. So it's a good kalau memang puan tadi perasan kalau pagi-pagi anak dia memang bersin dan juga gatal mata hidung di awal pagi. Salah satu yang kita cakap tadi adalah scrub menggunakan cadar ataupun bedsheet dan sarung bantal. Kalau puan sendiri, sebab itu kalau macam kita bincang tadi, orang dulu-dulu jemur bantal, kekabu apa benda semua tu kan, which is a good idea untuk dia cuba. Saya tak boleh kata it's a must. But the caranya adalah macam tu, tukar cadar, tukar sarung bantal dengan lebih kerap. Dan kalau dia merasakan, I think cara tu adalah agak baik, dia boleh cuba dan tengok respon. Tapi konsep dia, bedsheet, sarung bantal semua kena tukar. Dan kalau ikut kekabu, dia memang risiko, saya rasa risiko untuk dia merangkap habuk adalah lebih tinggi berbanding dengan PVC lah kan. Sebab dia kekabu ni kan dia lebih berongga kan. Kalau PVC ni dia flat macam tu lah. Okey doktor, last one, satu saja lagi soalan daripada saya lah berkenaan dengan penggunaan essential oil, aromaterapi. Adakah itu membantu mengurangkan resdung, selalu cakap saluran pernafasan tersumbat ke macam tu doktor? Alright, so good question juga sebelum kita menutup session. Sejam lah doktor. Sekarang ni memang it's become a trend kan. Pergi mana-mana people like to use diffuser ataupun essential oil. Essential oil is categorized by the alternative medicine juga, macam soalan tadi rawatan tradisional. Dan essential oil ni adalah dia organic, grup-grup yang organic. The organic people like to use the essential oil. Dan sebenarnya ada juga kajian-kajian saintifik yang menyatakan essential oil boleh digunakan. Dan with my experience, rarely come across, tetapi pada pendapat saya, ini pendapat peribadi, bukan sama dengan, mungkin tak sama dengan setengah orang. Setengah bahan itu mempunyai anti-inflamasi, anti radang yang natural. So bahan-bahan natural ini boleh tidak salah digunakan. Saya akan menyatakan tidak salah, tetapi saya tidak menjanjikan dia boleh merubatlah. Dia mungkin boleh membantu dari segi mengurangkan masalah, tetapi tidak 100% cure lah. So dari segi, in fact macam kita di hospital GH pun kita ada what we call a menthol inhalation. Menthol tu ubat juga, tapi dia letak air panas, you sedut wap kan. So this wap menthol, dia akan soothing your respiratory tract. So this method of inhalation, menthol tu you rasa mentos lah kan. You macam setengah essential oil, peppermint, pudina, so pun mempunyai anti-inflammasi. So boleh digunakan, tetapi tidak boleh kata dia merawat lah. Dia insyaAllah dia membantu. Dia digunakan sebagai salah satu rawatan. Dan jika dah pun menggunakan essential oil, rawatan doktor jangan lupa, jangan ditinggalkan kan. Tetapi you boleh tengoklah how respon, sebab this all essential oil pun saya rasa bergantung pada individu. Setengah individu dia tak boleh, nanti tak sesuai bagi dia. Setengah orang this essential oil pula dia develop allergy pula pada this essential oil. Setengah orang tu dia kata essential oil untuk dia mint dia okey. Setengah orang dia kata tak boleh lagi teruk. So because this is will be individual juga. Okey, baik doktor. Terima kasih doktor atas pengusian doktor. Perbincangan yang sangat detail, explanation sangat terang dan jelas. Okey, saya rasa sampai setakat sini dulu. Siaran kita berlangsung pada tengah hari ini. Doktor ada kata-kata terakhir tak kepada semua penonton? Terima kasih juga kepada Puan Natasha dan juga tim KMC awak ni. Dan again, konklusi atau kesimpulan dia, saya sebenarnya satu menyeru untuk kita faham konsep resdung. Kalau ikut definisi adalah alahan pada hidung saja. Sinus adalah rongga pada tulang muka. Kalau jangkitan itu sinusitis. Kalau sinus, semua orang ada sinus.
Dan avoidance is the best policy lah. Cuba elakkan bahan-bahan yang kita alah. Dan sekiranya mengalami masalah yang kita bincangkan, datang segera ke pusat rawatan.